Okay, saya nak buka breakout room sekarang. Okay, if let's say kamu ada masalah, mentor yang kata tak tahu nak buat mana-mana ke atau siapa-siapa saja, kamu boleh pergi dekat main room. Dan dalam masa yang sama kamu boleh left main room. Okay, and then pada pukul, saya bagi sampai pukul 5 tak apa ke? Boleh? Sampai pukul 5? Sejam. Pukul 5, pukul 4.50 semua orang masuk balik dekat main room, lepas tu kita selesai. Boleh okay, saya buka ni jap. Breakout rooms.
Okey, dah ada dah. Baik, tolong bagi tahu dekat ahli kumpulan sebab saya cuba buka mic tadi dekat kumpulan, dia tak tahulah dengar ke tak dengar. Saya dah pergi ke grup, saya tak tahu dengar ke tak dengar. Okey, siapa yang tak tahu integration tu boleh join sekarang, saya nak explain. Beritahu dia orang jap. Teacher, saya dah beritahu Darshini, dia kata dengar. Dengar okey. Okay, saya present sekarang. Okay, integration. Dia macam ni, saya start pada awal lah, senang. Okay, kita present screen. Okay, dia macam gini. Bila nampak soalan integration, okay, first, bila dia tanya area, kita saya start pada A. Dia tanya area of the shaded region. Kamu pergi tengok area of the shaded region. Oh, dekat sini teacher. This one. Okay, apa langkah pertama yang kamu kena buat? Pertama adalah kamu pergi tengok equation. Dia mesti melibatkan curve. Okay, dia melibatkan curve. Dia mesti melibatkan curve. Kenapa tak keluar gambar pula ni? Tadi saya dah on dah. Tak apalah, tak tengok, tak ada muka tak apa ya. Malas saya nak pergi on dah. Okay, so langkah pertama adalah kamu pergi tengok equation of the curve. Sebab topik ni topik integration. Bila soalan tanya area, dia mesti melibatkan curve. Kerana, kenapa? Sebab hanya dengan cara integration sahaja kita boleh cari area under the curve. Nampak ni curve kita. Okay, so we can only use integration to find area under the curve. Under. Ni curve kita, under the curve. We can only use integration. That's why soalan integration dia akan tanya find area, calculate area. Okay, boleh faham itu yang pertama yang kamu kena faham. Okay, dalam masa yang sama topik ni dia melibatkan geometrical shape yang lain. Like let's say kadang-kadang kita nampak trapezium shape, nampak triangle shape, depends lah. Okay, so apa langkah pertama bila dapat soalan? Pertama, bila dapat soalan, sila cari semua intercept. Maksud saya, cuba tengok kita ada di sini intersection point. Sila cari jika tidak diberi. Okay, let's say this one given. So no problem lah. If let's say not given, you must solve this equation and this equation. Buatlah simultaneous. Guna calculator je sebab tak ada markah pun untuk working. Just use calculator, you can get your answer. Okay, alright. Or maybe terpulang lah nak buat macam mana. Okay, let's say this one given, so I tak nak tunjuk lah. Okay, next. You nampak tak you ada ni? Y-intercept. Well, sini. Yang dengar saya ke? Kan teacher. Okay, sorry. Sini. X yang kosong, Y tak tahu. X yang kosong. Kan? Kalau X kosong, X 0, Y kita 11 lah. Sini 11 lah. Betul? Okay, X0 kat situ, Y11. Dekat sini, Y yang kosong. So, bila Y0, X cert 11. Okay, so kita dapatlah kat situ cert 11. Okay, sini cert 11. Okay, tak apa. Biar dulu, tak apa. Cari je dulu. Next, kita ada straight line. Nampak tak kat sini ada intercept? Cari. Okay, di sini, on the x-axis, okay, lagi sekali, X kita tak tahu berapa tapi kita tahu Y0. Ambil equation of the straight line. Kenapa equation of the straight line? Sebab point ni, this point, lies on this straight line. Kena faham tu. So sekarang Y kita 0. So X kita dapat 1. So rupanya kat sini 1. Okay, dah dapat dah. Okay, next. Second step. Itu yang pertama tadi. First step. Mark all the intercept. Tak kisahlah intersection point ke apa ke, tak kisah. Okay, second, the next step, choose. Okay, choose which region. You nak you nak buat apa? Bounded by X. Okay, bounded by X or bounded by Y. Macam mana nak pilih? Okay, tengok tips. Semua orang tengok tips. Okay. Pergi tengok equation of the curve. You nampak tak? You have variable X and Y there. Which variable has highest degree? Of course X. Kan? X kita power of 2. Allah.
X kita power of 2, Y kita power of 1 dekat sini. So X the highest variable that is X. Bermakna kita kena pilih bounded by X. Dah dapat step yang kedua, tips yang kedua? Dah? Okay, oh teacher, bounded by X teacher. Okay, now bila sebut saja bounded by X, lepas tu pergi tengok intersection point. Ni intersection point. Okay, alright. Sebab bounded by X bermakna you akan tengok daripada atas macam ni. You akan tengok macam gitu kan. Okay, so you are dekat, this is your intersection point. You buat dotted line. Allah. Okay, this is your intersection point. Okay, you buat dotted. Guna warna, tak ada warna banyak kat sini sebab ni dia guna not punya. Tak apalah, hitam. Boleh nampak kot. Okay, buat dotted. Degedeg, merah lah. Degedeg. Dia turun bawah kan? Bounded by X, dia turun bawah. Ini kan X axis you, maknanya you tengok macam gini. Okay, so degedeg, you nampak dotted line ni. Okay, dekat sini X is 3. Sini Y is 2 tadi. Okay, dotted ni, degedeg, dia tak kena shaded region. Kalau tak kena shaded region, bermaksud kena tolak. Kalau let's say kena shaded region, okay, bila you buat bounded by X, tiba-tiba dia lalu dekat shaded region, bermaksud dia kena plus. Dia macam gitu. Okay, contoh. Hello, ni bukan nak jawab soalan ni. Sekarang ni I nak bagi contoh. Kan, kata kalau kita pilih bounded by X, katakan, I tak kata, untuk soalan ni you kena pilih bounded by X. Kalau you pilih bounded by Y, working you akan jadi sangat panjang. Okay, ini tips sebab nak bagi mudah. Kenapa? Nak bagi mudah. Okay, so you pilih bounded by apa? Kalau you pilih, contoh ni soalan lain lah, anggap macam soalan lain. Tiba-tiba you pilih bounded by Y, bermakna bila you buat dotted ni dia lalu dekat shaded region kan? Bermakna kena buat proses plus. Faham Okay, jadi step 3 kita buat proses minus. Sekarang kita tengok. Okay, saya padam balik sebab dah banyak sangat saya conteng. Tak boleh padam lah. Kenapa tak boleh padam? Oh, ini sebab yang tadi punya. Dia tak boleh padam. Okay, sebab tadi kan saya tak discard kan. Okay, so kita buat proses minus. So kita tengok daripada atas. Bila kita tengok daripada atas, okay, you akan nampak ini dulu. Nampak shaded region ni? You akan nampak curve tu dulu. Ya, macam gitu. Okay, ini X axis you. Okay, tengok daripada atas, under the shaded region bermakna under. So bermakna you akan jumpa kat sini 0, dekat sini tadi 3. Dia sampai sini je kan ni, tengok sini je lah. Under, sampai bawah. Sampai bawah kita tengok tu, semua sekali. And then tadi kita tahu kita nak buat proses minus. Okay, next. Selepas kita dah tengok, kita jumpa shaded region, lepas tu kita turun bawah lagi, kita jumpa straight line. So straight line, dia macam gini. Macam gitu. Ni dia punya X axis you. Kan? Okay, under the straight line, under. Boleh nampak triangle shape. Okay, where you faham bahawa tadi, you dah cari kat sini 1. Kat sini tadi 3. Bermakna ini 2. Dia punya base dia. Okay, dia punya height, okay. Tadi you dah buat dah. Kat sini kan tadi Y dia 2. Bermakna ni, tinggi ini, okay, is 2. Okay, so sini 2 lah. Okay, next. Ini tadi equation of the curve adalah Y equals 11 minus X squared. Okay, next. Tengok tips. Oh teacher, ini bentuk lengkung. Nampak tak integration kan simbol lengkung. Ni, macam itu. Simbol lengkung kan, ni lengkung. Maka kenalah buat lengkung. Ni lengkung, maka ini simbol integration ni dia macam lengkung. Bermakna kena pakai integration. Bila lengkung je, pakai integration. Bila straight line saja, tengok shape apa you ada. Let's say this one area of a triangle. Okay, dia punya limit dia, okay, jangan buat dia 0 until 3, bermakna 0, 3, dia macam gitu. Dia backwards lah. Okay, alright, 0, 3. 0 to 3, bermakna 0 tu kat bawah. Ni lower limit sini, upper limit sini ya. Okay, and then tadi kita dah pilih bounded by X, bermakna di sini dx. Bila di sini dx bermakna you kena jadikan Y sebagai subjek.
your y sebagai subjek, which mean this one. Ambil equation itu, okay, which is saya malas tulis banyak kali, saya tulis sekali saja. Tolak dengan ini boleh buat dah, half base height. Dapat. Okay, lepas tu yang ini jangan lupa, jangan lupa buat integration. Jangan terus masuk macam ni. Salah. Kenapa salah? Sebab tak buat integration. Careless. Kan? Sepatutnya kena integrate. Integrate 11 dapat 11x. Ini integration. Nampak ni T. T for plus. So tambah 2 plus 1. Dia jadi power of 3 over 3. Jangan lupa. Tolak ini dah cancel tinggal 2. Okay, ini masuk 3. Okay, saya nak cepat. Dapat berapa ya ni? Hello, ada orang ke tak ada orang ni? 24 to 22 final answer. Apa? 24 Apa sayang? minus 24 minus 2 jadi 22 Okey, kata. Faham yang itu? A. Boleh? Boleh Okay, next B. Oh, habis dah. Ni, okay, B sebab saya dah tak ada tempat kosong. Okay, ready. The volume. So, bila volume je dah tahu dah. Kena ada pi formula dia. Okay, lepas tu kena baca dah revolve dekat mana, x axis or y axis. Okay, dia kata in terms of pi when the region enclosed by the curve. So ini curve. The y axis, this is your y axis. And the straight line y equal to. The straight line y equal to was here. Bermakna shaded region you kawasan ni. So dia ada one curve, second y axis, third the straight line y equals to sini. Maknanya kawasan ni. Nak cari volume bagi region ini. Revolve 360 about the y axis. Bila sebut je revolve y axis, otak dah terus x square. Y axis dy. Okay, boleh. Jadi sekarang ni limit, the limit disebabkan dia revolve dekat y axis, limit must be on the y axis. Okay, so tadi kita dah cari kan dekat situ. Apa kita dapat tadi? Kat sini y kosong. X 11 Kat sini apa yang? Hello, ada orang ke tak ada orang ni? Oh, 11 11. Ada orang ke tak ada orang ni? Saya cakap seorang-seorang. Ada teacher. Okay, so kamu kena ambil, kena integrate, okay, daripada z 2 until 11. Sebab kat sini je, yang terlibat tu kawasan ni je. Jadi 2 until 11, ingat lower limit dekat bawah, upper limit dekat atas. Kecil bawah, besar, yang atas tu besar. Okay, x squared sebagai subjek. Ambil equation of the curve y equals 11 minus x squared. Jadikan x squared sebagai subjek, so dia jadi 11 minus y. Bawa pergi sana dy. Lepas tu buatlah integration 11y y squared over 2 to 11. Lepas tu integrate lah dia 11. Lepas tu dia kena tolak masuk pula 11. Okay, sekejap. Kita masuk dulu 11. All the y here ganti dengan 11. Okay, and then masuk pula 2. Okay, masuk 2. 11 times 2 minus 2 squared over 2. Okay, tolong saya tekan kejap. Dapat berapa ni? Cepat-cepat. 40.5. 40. Oh, apa tadi? 40.5. 5. Okay, done. Boleh faham ke? Volume cube lah. Unit dia. Boleh? Can teacher. Okay, boleh. So, selesai. Okay lah. Dah lah dekat pukul 5 dah. Kamu pun nak berehat. So, thank you. Masih setia bersama sehingga ke hujungnya. Okay. So, saya positif semua orang ada di sini dan belajar dan dapat sesuatu. Dapat sesuatu tak?
Dapat teacher. Dapat teacher. Alright, thank you. Dapat. Okay, dengar. Hari ni saya tadi explain integration saja kan. Trigo saya ada buat video juga. Okay, linear programming dengan vektor insyaAllah Jumaat kita share lah apa benda yang boleh share supaya untuk kita bagi senang. Bukan apa, kita share supaya kita mudah nak jawab soalan. Okay, benda tu kadang kita dah tahu tapi kita tak perasan. Oh, buat macam ni lagi mudah, buat macam ni lagi mudah. Macam itu. Boleh Boleh? Okay, I rasa sampai sini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, thank you everyone. Thank you for your effort. Thank you for all the mentors, the Sifu tolong menti dia. Okay everyone, bye. Assalamualaikum. Bye teacher. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Take care.